You want some? If you don't get off that Xbox and go to bed, I'm coming down there and you're going to be in a lot of bloody trouble. How many times do I have to tell you? I swear to God, I will put a hammer through that bloody monitor if you don't get off that bloody... I've never been so bloody serious in my life. I warned you. What? What are you doing? I paid for that, you dickhead! Don't you talk to me like that. Don't you talk to me like that. Well, go and buy another one. You reckon you make money lifting up bloody YouTube clips, you're making money? Go and buy a new one. Go and buy a new one. Oh my God. You're a dickhead. You know, I paid for this! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sahira binti Abdul Razak, bernombor matrik 10 DIB 18F1006. Hari ini saya sebagai pembentang pertama akan membentangkan tajuk ketagihan gadget. Melihat kepada video yang telah dipertontonkan sebentar tadi, di mana video ini telah dimuat naik pada tahun 2018 oleh seorang YouTuber, iaitu Game Edit. Terdapat seorang kanak-kanak yang asyik dan leka bermain dengan game atau permainan video sehingga mengedahkan teguran ayahnya dan mengakibatkan ayahnya marah, lalu merosakkan alat permainan videonya. Ia menyebabkan anaknya bertambah marah kepada ayahnya dan memberontak dengan kasar. Oleh itu, mari kita lihat apakah yang dimasukkan dengan ketagihan gadget dan video game sehingga terjadi perkara seperti ini. Pada era yang penuh dengan teknologi ini, wabak ketagihan permainan video sedang melanda anak-anak kita, terutama di Malaysia. Kajian menunjukkan bahawa terdapat kenaikan yang ketara akan ketagihan permainan video di negara Asia. Pada peringkat awal, permainan video dijadikan hobi, tetapi lama-kelamaan bertukar menjadi ketagihan. Kanak-kanak remaja yang baru ingin berjinak dengan permainan video perlu mengambil berat akan kesan amalan ini. Bermula dengan keterujaan untuk mencuba sesuatu permainan video tanpa disedari, corak tingkah laku mereka terhadap aktiviti ini boleh berubah sehingga menyebabkan ketagihan. Permainan video boleh memberi implikasi negatif kepada kesihatan, terutama di kalangan remaja dan kanak-kanak sekiranya dilakukan secara berlebihan. Aktiviti ini boleh menimbulkan tindak balas neurologi yang memberi perasaan gembira dan mendorong pemain untuk bermain secara berterusan. Selain itu, sistem ganjaran yang menawarkan item maya seperti senjata dan perisai atau hadiah sebenar seperti langganan video streaming menjadikan pemain sukar diberhentikan. Ditambah dengan ganjaran penggunaan internet percuma oleh syarikat telekomunikasi, mereka mungkin memperuntukkan masa lebih lama untuk bermain video game ini. Mereka boleh menjadi terlalu asyik bermain sehingga mengabaikan waktu belajar mereka, waktu makan mereka dan waktu tidur mereka. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengklasifikasikan ketagihan permainan video atau gaming sebagai masalah kesihatan mental. Berdasarkan maklumat yang dinyatakan di dalam the 17 Revelation of the International Classification and Diseases pada tahun 2018, ketagihan permainan video bermaksud corak tingkah laku terhadap permainan video yang bercirikan gangguan kawalan terhadap permainan. Keutamaan terhadap permainan melebihi aktiviti harian atau minat yang lain dan kesinambungan atau peningkatan permainan walaupun pemain telah mengalami kesan negatif. Jadi, apa yang saya dapat simpulkan melalui video tersebut, ketagihan gadget serta video game ini jika tidak dibendung dengan cara yang berkesan, ia akan merosakkan bangsa, masyarakat dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamila binti Idris. Nombor matrik saya 10 DIB 18F1026. Mengenai video permulaan yang ahli kumpulan saya paparkan sebentar tadi, saya akan mengulas sedikit ke atas faktor-faktor atau punca hiburan terhadap gadget ini. Baiklah, kita telah pun
Sedia maklum bahawa media sosial ini merupakan sumber maklumat utama bagi masyarakat seluruh dunia pada masa kini. Lantaran itu, media sosial juga merupakan salah satu tempat remaja lebih cenderung untuk melayari rangkaian laman sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya. Lebih ditakuti adalah pelajar sekolah sering terlibat dalam isu hiburan gadget ini, sehingga kan ada sesetengah pelajar yang sanggup membawa barang larangan ke sekolah seperti telefon bimbit untuk sekadar hiburan di sekolah. Oleh demikian itu, hal ini disebabkan kurangnya disiplin dalam diri pelajar serta tidak ada pemantauan terhadap ibu bapa terhadap sikap anak-anak. Selain itu, punca hiburan gadget ini adalah dari segi pengurusan masa yang tidak teratur dan tiada kawalan daripada keluarga atau orang lain yang lebih dewasa. Di samping itu juga adalah kerana faktor ekonomi keluarga juga adalah punca remaja terjebak dengan hiburan gadget. Apa yang dimaksudkan faktor ekonomi ini adalah golongan keluarga yang mampu milik kebiasaan mereka telefon bimbit khas kepada anak-anak yang masih bawah umur. Oleh demikian itu, remaja kini lebih gemar untuk duduk bersendirian dengan bermain permainan video game di telefon bimbit, sehingga kan terdapat perubahan reaksi kepada diri mereka sekiranya kita mengganggu peralihannya. Oleh itu, kita haruslah mengelak dari berlakunya punca-punca hiburan gadget ini. Itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Nuan, nombor matrik 10 DIB 18F1004. Berdasarkan keratan video yang telah dipaparkan, apa yang saya boleh ulaskan adalah berkaitan dengan kesan negatif hiburan gadget ini. Antara kesan negatif tersebut adalah mewujudkan sikap malas. Kebiasaannya, permainan komputer akan mengasyikkan dan mengambil masa yang lama bagi seseorang pengguna. Ini boleh meningkatkan sikap malas dan mengakibatkan pengguna hanya menumpukan kepada permainan maupun gadget masing-masing. Pengguna gadget juga boleh menjadi ketagih dan banyak masa yang produktif dalam melakukan perkara yang berfaedah diabaikan begitu sahaja. Kesan negatif yang seterusnya adalah ketagihan permainan komputer. Ketagihan ini sudah tentu memberikan impak yang negatif. Pengguna akan menghabiskan masa yang banyak di depan komputer dan juga bersosial secara maya dengan gadget masing-masing. Masa dan tempat tidak lagi menjadi isu asal sahaja ada capaian internet, maka ketagihan terhadap permainan maupun bersosial akan dilakukan demi melepaskan ketagihan. Lama-kelamaan ini akan menjadi rantaian kehidupan dan ketagihan terhadap permainan online tidak dapat dielakkan. Masa berharga hanya dibiarkan berlalu demi ketagihan gadget tersebut. Seterusnya adalah institusi keluarga akan menjadi rapuh. Penggunaan gadget yang berlebihan, terutama dalam permainan komputer, akan menyebabkan anak-anak ketagih untuk menggunakan gadget dan akan menyebabkan hubungan ibu bapa dan anak-anak semakin renggang. Ini boleh menyebabkan anak-anak menjadi keras kepala dan tidak mahu mendengar nasihat orang tua. Ibu bapa seharusnya menunjukkan contoh teladan yang baik terhadap anak-anak kerana anak-anak akan sentiasa melihat tingkah laku ibu bapa mereka dalam melakukan sesuatu perkara. Seterusnya adalah akan menyebabkan masalah kesihatan. Pengguna lebih cenderung untuk menjadi obesiti, mengalami masalah penglihatan mata dan sebagainya akibat ketagihan layari laman web sosial dan permainan komputer. Hal ini disebabkan pengguna tidak lagi suka bergerak atau bersenam, sebaliknya sanggup menghabiskan masa yang lama dengan gadget. Justru
hiburan gadget ini mampu memberi kesan yang negatif kepada pengguna jika tidak pandai dalam menggunakan kemudahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Fatihah binti Sobri, nombor matrik 10 DIB 18F1052. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kesan positif dalam hiburan. Apabila kita dengar perkataan hiburan, terutamanya hiburan dalam penggunaan gadget, mesti dalam fikiran kita mengatakan bahawa hiburan ini banyak memberi kesan yang negatif kepada pengguna tersebut, terutamanya dalam kalangan kanak-kanak serta remaja pada zaman sekarang. Sebagai contoh yang lebih dekat dengan kita ialah apabila kita lihat anak muda zaman sekarang lebih gemar bermain dengan telefon pada setiap masa. Setiap perkara mempunyai kebaikan serta keburukannya yang tersendiri. Begitu juga dengan penggunaan gadget. Terdapat segelintir masyarakat yang beranggapan segala aplikasi dalam gadget itu hanya akan melalaikan dan memberi kesan yang tidak berfaedah serta negatif. Memang benar bahawa hiburan dalam penggunaan gadget tanpa kawalan boleh mengakibatkan lebih banyak keburukan berbanding dengan kebaikan. Sedar atau tidak, permainan komputer ini boleh mendatangkan pelbagai kesan kepada seseorang individu, tidak kiralah kesan negatif ataupun positif. Jadi, kita harus mengetahui bahawa gadget tersebut mempunyai sudut yang positif yang kita tidak tahu akan perkara tersebut. Terdapat banyak kesan positif terhadap hiburan penggunaan gadget. Antaranya ialah mempertingkatkan kemahiran bahasa kedua iaitu bahasa Inggeris. Permainan komputer online atau menggunakan gadget memerlukan penggunaan mahir dalam bahasa Inggeris, khususnya dalam memahami tata cara permainan, prosedur permainan dan bagaimana menjemput atau invite pemain lain melepasi sempadan maya. Ini secara tidak langsung akan mendorong kepada meningkatkan kemahiran membaca, menulis dan bercakap dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, penggunaan gadget memupuk sikap bantu-membantu dalam kalangan pengguna kerana kajian-kajian di eksperimen yang dijalankan di Amerika Syarikat dan Singapura mendapati bahawa permainan social game membawa kepada lebih banyak sikap bantu-membantu di kalangan pemain. Terdapat permainan yang perlu invite pemain dan ini boleh mendorong semangat kerjasama dan meningkatkan kemahiran bersosial. Di samping itu, penggunaan gadget juga boleh menjana pendapatan. Kita boleh lihat betapa ramainya masyarakat yang dapat mendapat kebaikan daripada menjalankan perniagaan di Facebook, Twitter dan YouTube. Media sosial digunakan secara meluas. Secara tidak langsung, orang ramai akan tahu tentang sesuatu produk atau barangan yang diviralkan. Bermula di situ, mereka akan menunjukkan minat untuk membeli. Ia dapat menjana pendapatan si penjual apabila menggunakan gadget sebagai satu medium kepada perniagaan. Dan yang terakhir, kesan positif bagi penggunaan gadget ialah meningkatkan kemahiran memberi tumpuan. Permainan game seperti Counter-Strike, PUBG, Call of Duty dan banyak lagi game yang boleh meningkatkan kemahiran tumpuan. Kategori game ini memerlukan tumpuan dan kemahiran yang sangat tinggi untuk menjuarai permainan. Jika diterjemahkan kepada pelajaran dan pembelajaran, ini akan menajamkan kemahiran memberi tumpuan mereka. Kesimpulannya, setiap perkara mempunyai kebaikan mereka serta keburukan yang tersendiri. Begitu juga dengan penggunaan gadget. Terdapat segelintir masyarakat yang beranggapan segala aplikasi dalam gadget itu hanya akan melalaikan dan memberi kesan yang tidak berfaedah serta negatif. Sebenarnya, soal ini bergantung pada cara pemikiran dan penerimaan setiap orang. Jika mereka beranggapan bahawa gadget adalah sesuatu benda yang buruk, maka buruklah segala isi dalamnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Siti Raudah binti Abdul Razak, nombor matrik 10 DIB 18F1012. Hari ini saya akan menerangkan langkah untuk mengatasi ketagihan gadget. Secara umumnya, semua perkara yang melibatkan teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia, termasuklah gadget. Namun begitu, di sebalik manfaat itu, secara tidak sedar, seperti daripada petikan video yang kita lihat pada awal perbincangan tadi, menyebabkan satu masalah iaitu ketagihan yang melampau. Masalah ini bukan hanya berlaku di negara tersebut, malah juga berlaku di negara kita sendiri. Oleh itu, kita perlulah mengaplikasikan langkah-langkah untuk mengatasi ketagihan gadget ini. Antaranya adalah mengurangkan tempoh bermain secara bertahap. Sebagai ibu bapa, kita hendaklah mengawal penggunaan gadget bagi anak-anak yang masih di bawah umur ataupun masih bersekolah. Namun demikian, ibu bapa dinasihatkan untuk tidak menghentikan kebiasaan mereka dalam bermain gadget sekaligus. Ibu bapa boleh mengurangkannya secara bertahap. Menghentikan penggunaan gadget sekaligus hanya akan menyebabkan anak-anak memberontak dan mengganggu emosi anak-anak tersebut. Contohnya, ibu bapa boleh memberikan gadget kepada anak-anak pada hujung minggu atau pada waktu malam selepas selesai membuat tugasan mereka. Baiklah, langkah yang seterusnya adalah mengajak anak-anak bersosial dengan rakan sebaya. Anak muda pada zaman sekarang kerap bermain gadget. Hal ini mungkin disebabkan oleh tiada aktiviti yang menyeronokkan bersama rakan-rakan sebaya. Untuk itu, ibu bapa perlulah memainkan peranan dengan mengajak anak-anak bergaul ataupun bermain dengan rakan sebayanya. Contohnya, ibu bapa boleh mengundang rakannya ke rumah ataupun berkunjung ke rumah salah seorang rakan di sekolahnya. Jika anak-anak lebih banyak berkawan, mereka akan sibuk bermain bersama rakan-rakan mereka. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan bagi ibu bapa untuk mengajar anak mereka untuk bermain aktif bersama rakan-rakan, seperti bermain bola sepak ataupun sebagainya. Langkah yang seterusnya adalah menyibukkan anak dengan berbagai aktiviti yang menarik. Kadang-kala, anak-anak ketagih gadget disebabkan tiada permainan lain yang boleh menyebabkan mereka seronok. Oleh itu, ibu bapa perlulah menyediakan alternatif permainan untuk menggantikan gadget, sehingga anak mereka akan lebih seronok melakukan aktiviti itu. Sebagai contoh, ibu bapa boleh bermain kad Uno, Monopoli, bermain dam haji dan lain-lain bersama anak-anak. Secara tidak langsung, hubungan kekeluargaan juga akan terjalin. Langkah yang terakhir adalah menjadikan kejadian yang berlaku sebagai teladan. Seperti yang kita tahu, pelbagai kejadian aneh yang telah dilaporkan di dalam berita, contohnya seperti di Indonesia, remaja yang terlalu obses bermain permainan online sehingga mengalami penyakit mental. Hal ini demikian berlaku apabila remaja tersebut dilihat separas sedar dengan dunia nyata. Oleh yang demikian, kita boleh menjadikan kejadian-kejadian ini sebagai teladan supaya kita boleh mengawal diri daripada terjebak dalam masalah ketagihan gadget ini. Oleh yang demikian, manfaatkanlah gadget anda dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Siti Raudah atas penjelasan sebentar tadi. Saya Nur Asma binti Rosmizar, nama matrik 10 DIB 18F1064, di mana hari ini saya akan membentangkan berkaitan isu semasa ketagihan gadget. Isu yang pertama adalah seperti yang kita lihat pada sidang akhbar berita harian, di mana seorang remaja dilaporkan tidak sedarkan diri dan meninggal dunia di komputer miliknya selepas menghabiskan masa bermain permainan video sepanjang malam semasa cuti persekolahannya. Remaja tersebut menghabiskan waktu terluangnya di dalam bilik dengan bermain pelbagai permainan video di komputernya. Ibu bapanya berkata, remaja itu akan berjaga sepanjang malam dan meneruskan aktiviti tersebut di sebelah siangnya dengan menghabiskan masa bersama komputernya di rumah. Baiklah, kita beralih pula kepada isu yang seterusnya, di mana media cetak maupun mana-mana media sosial mempamerkan tentang seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun yang disahkan mengalami masalah penglihatan kurang jelas atau rabun setelah terlalu kerap bermain telefon bimbit. Menurut sumber, ibu bapa kepada kanak-kanak tersebut tidak tegas dan selalu membenarkannya menggunakan telefon bimbit sepanjang masa sejak dia berusia 2 tahun lagi.
Menurut pihak hospital, kanak-kanak itu terlalu muda untuk diberi menggunakan alat peranti elektronik dan kekerapan penggunaan itu telah merosakkan matanya. Hal ini amat membahayakan kepada kesihatan terutamanya kepada kanak-kanak. Justeru, doktor menasihatkan kanak-kanak di bawah berusia 3 tahun tidak diberi menggunakan telefon bimbit, sementara golongan kanak-kanak berusia 3 hingga 6 tahun hanya diberikan menggunakan telefon bimbit selama 30 minit setiap hari. Kesimpulannya, tidak dapat dinafikan lagi kemajuan teknologi dan komunikasi sememangnya membawa kebaikan kepada kehidupan kita. Kewujudan teknologi di hujung jari ini sedikit sebanyak telah membantu dalam kehidupan, terutamanya dalam penyebaran maklumat kepada masyarakat. Namun, penggunaan teknologi ini sekiranya diabai dan disalahgunakan boleh memberikan kesan yang negatif kepada masyarakat, terutamanya kanak-kanak. Apa artinya teknologi maklumat yang canggih sekiranya kanak-kanak pewaris masa hadapan menjadi mundur ke belakang dan tidak dapat berfikir ke arah pembentukan masa depan yang cemerlang dan terbilang?